salam sejahtera. Saya Umairah Safia dan kami dari kumpulan 17 ingin menyampaikan seminar yang bertajuk Alam Cakrawala. Alam Cakrawala merupakan salah satu ciptaan Allah yang amat menakjubkan. Alam Cakrawala dapat difahami sebagai batasan antara langit dan bumi seperti bumi, air, udara, bulan, matahari, gugusan bintang dan langit. Galaksi pula mempunyai sistem mereka sendiri. Badan-badan angkasa berada dalam orbit yang jelas dan tidak berlaku perlanggaran antara satu sama lain. Setiap kedudukan semua sistem bintang dalam planet disusun mengikut kedudukan keseimbangan yang stabil, turut disokong oleh hukum-hukum fizik gerakan Newton mengenai hubungan antara daya dengan jasad dan pergerakan jasad yang saling bersama. Ini telah berlaku sejak berjuta-juta tahun yang lampau, iaitu sejak Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta lagi. Ciptaan Allah yang seterusnya ialah sistem suria. Sistem suria bersifat bulat dan bergerak secara putaran. Sistem suria mempunyai 8 planet yang mengelilingi matahari. Masa yang diambil oleh setiap planet untuk melengkapkan pusingannya bergantung pada jarak matahari. Lebih jauh jaraknya dari matahari, lebih perlahan kelajuannya kerana graviti matahari yang kurang berkesan. Planet yang pertama ialah Utarik yang paling hampir dengan matahari dan terlalu panas. Seterusnya Zurah yang terlalu panas juga kerana atmosfera yang memerangkap haba. Ketiga, Bumi iaitu satu-satunya planet yang mempunyai benda hidup kerana atmosfera dan permukaan yang sesuai. Keempat, Marikh. Kelima, Meshitari. Keenam, Zuhal. Ketujuh, Uranus. Dan yang terakhir ialah Neptun. Di dalam surah Yasin ayat yang ke-38 hingga 40 yang bermaksud matahari kelihatan beredar ke tempat yang diletakkannya dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa dan mengetahui. Melalui surah Yasin ini, ia menceritakan kejadian siang dan malam. Melalui sistem surya ini, ia dapat membuktikan kebijaksanaan dan kehebatan Allah yang mencipta sistem surya dengan planet yang dapat kita duduki dan kejadian siang dan malam. Matahari yang adalah objek terbesar dalam sistem suria kita. Medan magnetik matahari menyebabkan seluruh sistem suria melalui angin suria. Tiada cahaya matahari, maka tiadalah kehidupan di bumi ini. Satu keajaiban ciptaan Allah ialah matahari muncul pada waktu yang telah ditetapkan. Matahari mengambil masa 226 juta tahun untuk mengelilingi pusingan lengkap di bumi sakti ini. Tenaga matahari dijana hasil daripada gabungan nuklear hidrogen ke helium. Ia memancar terang dan menyilaukan mata jika dilihat secara terus. Benarlah firman Allah dalam surah An-Naba ayat 17. Maksudnya, dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang menderang cahayanya. Hari ini saya akan menceritakan apa itu bumi. Bumi diibaratkan sebagai rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, haiwan termasuklah manusia. Korang tahu tak? Seharian di bumi bersamaan dengan 24 jam. Bumi akan lengkap melilingi matahari dalam kira-kira 365 hari, iaitu bersamaan dengan 1 tahun dalam waktu bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Alam naja'ani arda mihada. Maksudnya, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan untuk umat dan makhluknya menikmatinya. Surah An-Naba ayat 6. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang bulan. Bulan adalah satelit semula jadi yang mengelilingi bumi. Penciptaan bulan ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Ini adalah kerana bulan membawa pelbagai kebaikan kepada manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Bulan juga merupakan simbolik kepada situasi malam hari sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar dan terapung-rapung di tempat peredaran masing-masing. Selain itu, bulan juga merujuk kesan kepada bumi melalui pasang surut air dan gerhana bulan. Bulan itu indah kerana tanpa bulan gelaplah bumi, dan tanpa bulan juga bumi akan mencondong 45 darjah lebih jauh daripada biasa yang akan boleh menyebabkan perubahan cuaca yang sangat drastik. Oleh itu, kita kenalah menghargai bulan. Siapa sahaja tidak kagum melihat sinaran bintang-bintang yang menyinari di langit malam. Bintang sebenarnya mempunyai pelbagai warna daripada kemerahan hingga kekuningan dan juga biru. Hal ini adalah bergantung kepada suhu permukaan.
cahaya bintang terhasil daripada tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras, mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Bintang boleh dijadikan sebagai penunjuk arah atau dikenali sebagai buruj. Buruj ini amat penting bagi nelayan dan para musafir pada zaman dahulu untuk mengetahui arah yang hendak dituju, arah kiblat dan menentukan lokasi kita. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 16 yang bermaksud, dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintang-bintang pada waktu malam mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Seterusnya adalah langit. Langit diciptakan oleh Allah SWT adalah sebagai bumbung bagi kehidupan di bumi ini, bagi daripada terkena sinaran cahaya matahari yang panas yang memberikan kesan yang bahaya. Langit berfungsi sebagai lapisan cahaya atau dikenali sebagai lapisan ozon, membolehkan matahari memancarkan tenaga dalam panjang gelombang yang berbeza. Dan Allah ada berfirman dalam surah An-Anbiya pada ayat yang ke-32 yang bermaksud kami jadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal sedang mereka berpaling. Angin ialah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, tetapi dapat merasakan dan melihat lukisannya. Angin berlaku kerana perbezaan dalam tekanan atmosfera. Angin membawa benih yang membawa kepada kesuburan, pendebungaan dan penyebaran tumbuhan ke pelbagai bahagian bumi. Tumbuhan merupakan hidupan yang cepat membiak. Sebagai buktinya, ianya membiak melalui proses pendebungaan yang dibantu oleh penyebaran angin. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang bijaksana dalam mencipta benih dengan bentuk yang sesuai untuk dibawa oleh angin. Ombak merupakan gelombang air yang bergolong di lautan. Dari tarikan matahari dan bulan ke atas bumi juga menyebabkan ombak. Ombak ini berlaku disebabkan oleh pergeseran antara permukaan air dan angin. Ombak sangat berbahaya apabila cuaca buruk seperti taufan. Ombak yang disebabkan oleh gangguan bawah air sebagai contoh, gempa bumi, tanah runtuh dan letusan gunung berapi juga amat berbahaya kerana ia menyebabkan pertukaran air yang banyak dengan cepat. Manakala ombak yang sangat kuat pula dinamakan tsunami. Sepadan antara dua jenis laut berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu antara dua jenis air, perbezaan kadar garam dan perbezaan ketumpatan. Antara lautan di dunia yang mengalami keadaan ini ialah Teluk Alaska yang mempertemukan air dari Samudra Pasifik dan Laut Bering, serta Selat Gibraltar iaitu pertemuan Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik. Lautan juga merupakan salah satu daripada alam cakrawala. Seperti yang kita dapat lihat, lautan adalah yang paling banyak meliputi permukaan bumi. Untuk lebih mudah dirujuk, lautan telah dibahagi kepada 5, iaitu Laut Selatan, Lautan Arktik, Lautan Atlantik, Lautan Pasifik dan Laut India. Pengetahuan semua laut juga merupakan penyumbang kepada penghasilan oksigen yang kita gunakan pada hari ini. Lautan juga merupakan sumber makanan dan mata pencarian manusia di muka bumi ini. Makanan laut dapat mengurangkan risiko pelbagai penyakit berdasarkan kajian sains moden. Ikan mempunyai asid lemak omega 3 yang dapat mengurangkan penyakit jantung dan juga meningkatkan sistem imuniti. Sebagai penutup kepada seminar kami, kita tahu bahawa semuanya yang berada di seluruh alam ini sebenarnya refleksi tentang kemuliaan pencipta, kebijaksanaannya dalam menyelenggara sistem di alam semesta. Mengkaji kalam Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai lapangan ilmu yang boleh ditemui tidak kira dari sudut biologi, geologi, zoologi dan tidak ketinggalan astronomi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta yang hebat ini untuk manusia diami, membolehkan kita berfikir dan memahaminya supaya dapat menambahkan rasa ketakwaan dalam diri. Memahami disiplin ilmu astronomi secara tidak langsung mampu memberi penghayatan yang lebih mendalam tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan makhluknya sia-sia tanpa tujuan dan nilai tertentu. Sebagai contoh, penciptaan bintang-bintang di langit dan arah tiupan angin menjadi petunjuk dan sebagai ilham kepada manusia untuk berfikir. Sekian sahaja seminar dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.